Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha' wajhillah murdatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ala ma nawa al-musannif hujjatul islam al-imam al-Ghazali wal ulama'i al-amilin wa awliya'i was-salihin. Allah yanfa'una bihim wa bi asrarihim wa anwarihim wa ulumi wa barakatihim wa nafahatihim في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى حضرة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رضي الله عنه نفعنا الله بعلومه في دارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Dalam adab-adab tidur, kita dalam bab ataupun perbahasan mengenai adab-adab tidur. Hendaklah engkau ingat bahawasanya pada suatu masa nanti jasadmu akan terbujur sejuk di liang lahat. Tidur mengingatkan kita kepada mati. Disebutkan bahawa tidur itu adalah sebahagian daripada mati. Cuma ianya tidak melalui beberapa perkara. Tidur pada dasarnya keluarnya ruh meninggalkan jasad. Perbezaannya adalah keluarnya ruh itu tanpa adanya yang disebutkan dengan sakarat. Apa sakarat? Yakni sakitnya perpisahan ruh daripada jasad. Dan sakarat itu akan dirasai oleh semua yang bernyawa. Hatta para anbiya, para nabi, para rasul dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana dicabutnya ruhnya dengan penuh kelembutan oleh malaikat maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu mengatakan sesungguhnya kematian itu adalah sangat menyakitkan, kata Nabi. La sakarat, sangat menyakitkan. Dirasai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan sakaratul maut, yang Nabi mengatakan bahawa semua akan merasai sakaratul maut. Bermakna kita akan menghadapi kematian dan kita akan menghadapi sakaratul maut. Bezanya adalah dengan tidur ketika mana seseorang tidur keluarnya ruh daripada jasad tanpa melalui yang disebutkan dengan sakaratul maut. Akan tetapi ianya sepatutnya mengingatkan kita kepada kematian. Ya. Oleh kerana itu disuruh untuk kita ketika mana nak tidur
ingatkan diri kita tentang kematian. Dan Nabi SAW ajarkan kita sebelum tidur untuk kita beristighfar dan juga memohon keampunan kepada Allah. Sebagaimana seseorang yang tahu, sekiranya dia tahu bahawa dia akan mati, sudah tentulah di antara perkara yang utama yang akan dilakukan adalah memohon keampunan atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, jadikan tidur itu sebagai ibrah, sebagai ingatan akan kematian yang bakal kita hadapi apabila sampai waktunya. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Tiada siapa yang bersama denganmu kecuali hanya amalanmu, dan tiada yang berfaedah dikala itu kecuali hanya usahamu. Jadi kalau sudah seorang itu mati, maka wajib bagi kaum muslimin untuk menguruskan akan jasadnya, iaitu kewajipan ada 4. Yang pertama, dimandikan. Yang kedua, dikafankan. Yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, dikebumikan. Bermakna itu adalah proses yang wajib bagi seorang yang mati diuruskan oleh kaum muslimin, fardu kifayah. Bermakna dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian akan diusung dan akan dibawa ke tanah perkuburan dan akan dimasukkan ke dalam kubur, diletakkan dalam liang lahat, kemudian ditimbus, dan kemudian setelah itu ditinggalkan. Ini adalah yang kita semua akan hadapi. Jadi kita akan duduk dalam liang lahat. Berapa ramai? Seorang. Dalam keadaan bagaimana? Kesepian, kegelapan, kesempitan. Semua kamu akan dihimpit dengan himpitan kubur, kata Nabi SAW. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, semua kau wahai Rasulullah, semua, kata Nabi. Kalau ada yang boleh lepas dari kesempitan kubur itu atau himpitan kubur itu, yang utama dan yang paling layak untuk lepas daripadanya adalah Sa'ad bin Mu'az, kata Nabi SAW. Iaitu seorang sahabat bernama Sa'ad bin Mu'az yang syahid, yang mana ketika dia syahid atau meninggal, pada waktu itu bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyaksikan tidak kurang 70,000 malaikat yang sedang menantikan ruh, ataupun yang menantikan malaikat rahmat yang menantikan ruh kepada Sa'ad bin Mu'az. Mempunyai kedudukan yang cukup istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggal, bergegar arasy Allah. 70,000 malaikat rahmat menanti roh dia. Dia pun akan kena himpitan kubur, kata Nabi. Bayangkan, sehebat itu orangnya pun akan menghadapi himpitan kubur. Bagaimana kita nanti? Tinggal berapa ramai dalam kubur? Seorang. Siapa yang akan teman kepada kita? Tak ada, kecuali amal dan juga apa yang telah pun kita usahakan di dalam kehidupan dunia. Oleh kerana itu Nabi SAW berpesan kepada kita yang masih hidup ni, ketika mana kita pergi mengebumikan kepada jenazah, supaya jangan kamu terus pulang ke rumah, kata Nabi. Duduk sekejap, agar mudah-mudahan ianya dapat memberi kesan dan membantu kepada saudaramu, kata Nabi SAW. Ketika itu dia sedang menghadapi persoalan di dalam kubur. Sebab tu orang kalau pergi kuburkan tu, setelah selesai dari urusan tu, duduk. Sebaiknya buat apa? Sebaiknya adalah bacakan Al-Quran, zikir, berdoa untuk orang yang meninggal itu. Mudah-mudahan sedikit memberikan bantuan dan menemani kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan ini juga dipesan oleh para sahabat, kalau aku nanti meninggal, jangan kamu terus balik, duduklah kamu sekejap, bacalah oleh kamu daripada ayat Al-Quran, kamu berdoalah kepada Allah untuk aku. Para sahabat berpesan seperti itu. Oleh kerana itu dilakukan oleh para ulama dan dianjurkan. Kata Imam Nawawi ketika dalam bab yang menyebutkan apa yang nak dilakukan kepada seseorang yang telah pun dikuburkan,
kata Imam Nawawi, disunnahkan mengikut kepada dalil untuk duduk kemudian membaca Al-Quran ataupun berzikir ataupun berdoa untuk kepada orang yang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah dibacakan talqin kepada orang, kepada di atas ketika mana selesai daripada pengurusan jenazah tersebut. Tapi yang pasti kepada orang yang meninggal dunia itu, yang pasti akan menemaninya adalah amalan dia. Bukan hanya menemani, bahkan dianya adalah merupakan yang akan menjawab kepada soalan yang akan ditanya oleh malaikat itu. Bukan lagi lidah ini yang mungkin sudah pun kita hafaz daripada persoalan yang akan ditanya. Kerana Nabi SAW memberitahu, nanti ketika mana kamu berada di alam atau di dalam kubur nanti, kemudian setelah mana ketika mana orang sudah meninggalkan daripada tanah perkuburan itu, maka akan datanglah dua malaikat yang akan datang kepada kamu. Dia akan bertanya kepada kamu, apa soalannya? Man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Soalan-soalan tu Nabi dah sebut dah apa yang bakal ditanya oleh malaikat. Tapi yang akan jawab bukan lidah ataupun daripada apa yang kita hafal. Mungkin sekarang kita hafal jawapannya, Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku, kan? Islam adalah agamaku, Nabi Muhammad adalah Rasulku, ikutanku, Al-Quran adalah imam. Kita tak boleh jawab. Pada waktu itu yang akan memberikan kemantapan jawapan itu adalah amalan kita. Sebab tu di antara orang yang insya-Allah lisannya itu diberikan kemantapan untuk menjawab dari soalan itu adalah lisan yang dekat dunia ini, dia banyak membaca Al-Quran. Satu, lisan yang banyak berzikir kepada Allah. Lisan yang mana ianya banyak mengucapkan perkara yang mulia dan baik. Lisan yang terlindung dari perkataan-perkataan yang buruk. Lisan yang tak berbuat fitnah. Lisan yang tak ghibah. Lisan yang tidak mengaibkan kepada orang lain. Barulah nanti dia mudah menjawab soalan malaikat. Tapi kalau kat dunia ni, lisan itu digunakan dengan perkataan yang kotor, mengaibkan kepada orang lain, cerita tentang orang lain, fitnah kepada orang lain, caci maki kepada orang lain. Macam mana kita nak jawab nanti di dalam kubur dengan jawapan yang mantap? Bersihkan lidahmu ketika kehidupan dunia ini, supaya jangan sampai kamu tak mampu untuk menjawab soalan para malaikat. Jadi yang akan menemani kita amalan. Kalau amal kita, lidah kita elok dekat dunia, insya-Allah elok pula jawapan kita nanti di dalam kubur. Kalau kita nak supaya kubur kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lapangkan urusan orang pada kehidupan dunia, tolong luaskan hidup orang punya, bantu orang banyak, insya-Allah kita akan mendapatkan keluasan barzakh, insya-Allah. Jadi ini semua terpulang kepada amalan kita, usaha kita. Sebab keadaan kamu yang kamu ada di dalam kubur itu ditentukan dengan amalan kamu dan usaha kamu di dalam kehidupan. Ini renungan untuk kita ingat. Walaupun bab ini tentang tidur, tapi ingatkan diri kamu tentang kematian dan apa yang kamu hadapi di masa ruhmu akan meninggalkan jasad, iaitu kematian. Dan janganlah engkau merangsang nafsumu untuk tidur lebih awal dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk, kerana tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu, kecuali apabila engkau melihat bahawa jagamu itu merosak akan agamamu, maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Dan ketahuilah bahawasanya siang dan malam itu hanya 24 jam sahaja,
maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih daripada 8 jam. Kerana jikalau engkau berumur 60 tahun, maka memadalah engkau telah mensia-siakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun, iaitu 1/3 daripada umurmu. Ya? Baik. Imam Ghazali pesan kepada kita supaya janganlah sampai kita ni menjadi orang yang banyak tidur. Tidur keperluan. Bahkan Allah mengatakan waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur bagi kamu itu rehat. Dan tubuh kita perlu tidur untuk direhat. Kita dah sebutkan sebelum ini, tidur kalau sekiranya pada dasarnya adalah seperti mana juga disebut oleh Imam Ghazali tadi, adalah mengosongkan keadaanmu. Maknanya kamu tak ada apa-apa, kosong, seolah-olah menganggur, tak ada boleh buat apa, tak baca apa, tak lihat apa, tak amal apa, sebab tidur. Tapi seseorang itu boleh untuk upgrade, tidurnya itu ada nilai. Bagaimana? Apabila tidurnya itu mengikut kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi ajarkan kita adab-adab tidur, supaya kita tidur itu mempunyai nilai, dan agar mudah-mudahan dengan tidur itu juga akan terus mengalir ganjaran. Di antaranya bagaimana? Supaya sebelum tidur berwuduk. Tidur dalam keadaan berwuduk, atau sebelum tidur berwuduk disebutkan. Di antara yang lain iaitu bacalah beberapa ayat Quran dan juga zikir yang telah dianjurkan. Di antaranya tidurlah kamu di sebelah rusuk yang kanan, menghadapkan badanmu ke arah qiblah. Dan ini adalah merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang yang melakukan seperti ini, maka tidurnya itu dianggap sedang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Dan dia mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, tetaplah juga tak samalah keadaan orang yang bangun dan beramal dengan orang tidur dalam keadaan seperti itu. Tetap orang yang bangun dan beramal itu lebih utama. Oleh kerana itu, jangan kamu rangsang nafsumu untuk selalu tidur. Ini orang yang kalau sekiranya selalu tidur. Di antara yang boleh merangsang seorang itu, asyik-asyik nak tidur macam mana? Iaitu dengan tempat tidur yang memanggil kepada dia. Terlalu sedap, sikit-sikit masuk je rumah, tengok nampak dah tilam, nampak ada tempat yang lembut. Merangsang diri seseorang itu untuk tidur. Sikit-sikit nak tidur. Kalau Nabi kita Muhammad SAW, tempat tidurnya Nabi SAW itu dia hampar terlebih dahulu baru tidur. Maknanya kalau nak tidur baru hamparkan. Orang dulu-dulu macam tu kan. Tapi sekarang dah sedia terhampar. Jadi kalau masuk je terus baring. Baring dia tidur. Oleh kerana itu diingatkan, kita ni sepatutnya di zaman ini kurangkan 4 perkara. Kurangkan, yang pertama, bercakap. Kurangkan makan. Kurangkan tidur. Kurangkan bergurau. 4 perkara ni dia akan menaikkan darjat seseorang. Kurangkan makan. Kurangkan bercakap. Kurangkan tidur. Kurangkan bergurau. Bukan tak boleh, boleh, tapi kurangkan. Kerana di zaman ini orang bercakap terlalu banyak. Orang menulis terlalu banyak. Itu bercakap lah tu. Tulis, duduk, type, suruh. Itu semua tu. Itu adalah paling dahsyat di zaman ini. Makan, begitu juga. Tidur pun banyak. Bergurau, mana-mana pun bergurau. Masya Allah. Sampai akhirnya jatuh. Ataupun tidak ada lagi
kehormatan seseorang itu kalau terlalu banyak bergurau. Nabi SAW bergurau, tapi tidak keterlaluan dan tidak ada di dalamnya pembohongan dan juga menyakitkan orang lain ataupun merendahkan kedudukan orang lain. Baik, jadi Imam Ghazali suruh kita ni jangan sampai kita terlebih tidur. Paling banyak tidur pun sehari adalah jangan lebih daripada 8 jam. Campur siang dan malam, jangan malam je 8 malam 4 jam. Siang tidur juga. Campur dua-dua tak lebih daripada 8 jam. Kalau 8 jam pun yang kita ambil untuk tidur pada setiap hari 8 jam, bermakna kita ambil 1/3 daripada 24 jam. Betul? Kalau umur 60 tahun, bermakna kita telah habiskan waktu untuk tidur saja 20 tahun. Maknanya baki yang kita jaga ni 40 tahun. So 40 tahun ini tolak dengan kita itu ini apa semua, berapa banyak yang kita beramal, berapa banyak yang kita ibadat. Sedangkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan atau beribadah kepada aku. Mana banyak ibadahnya? Tidurnya lebih banyak. Mana banyaknya? Banyak dia bermain, banyak dia buat yang bukan-bukan. Ibadahnya kalau dikirakan hanya beberapa tahun berbanding daripada tidur, berbanding daripada yang lain. Sedangkan kita semua akan dihisap oleh Allah SWT timbangan. Dan timbangan itu detail. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar zarah pun akan ditimbang. So agak-agak kita selamat ke ketika mana dihisap kalau banyaknya kita ini sia-siakan akan waktu. Jadi ini peringatan supaya jangan sampai keterlaluan atau berlebihan di dalam tidur. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau bersiapkan miswakmu, yakni alat bersiwak seperti berus gigi dan seumpamanya. Jadi di antara ada adab tidur, sebelum tidur disunnahkan untuk seseorang itu membersihkan anggota mulutnya. Yang afdal adalah dengan bersiwak. Bersiwak menggunakan kayu miswak atau disebut kayu arak, yang digunakan tu. Sebab itu digunakan oleh Rasulullah SAW dan mempunyai khasiat yang begitu luar biasa. Nabi SAW menggunakan itu menjadi rutin Nabi SAW. Bahkan sebelum Nabi SAW wafat, Nabi sempat bersiwak. Sehingga kata para ulama, orang-orang yang rajin bersiwak ni di tempat-tempat yang dianjurkan, insya-Allah dia akan mudah untuk mengucap sebelum dia meninggal dunia. Tapi kalau tak ada, berus gigi. Ya, ini bersihkan anggota gigi mulut kita ni. Mana Islam dah ajar kita lebih daripada apa yang diajar oleh orang-orang barat ke dan mana sebagainya. Bahkan Islam adalah agama yang menitik beratkan kebersihan. Sebelum tidur, gosok gigi dulu. Ini sunnah. Dan engkau siapkan air untuk engkau bersuci. Siwak tadi digunakan sebelum tidur dan dipersiapkan untuk bangun daripada tidur. Bangun tidur pun disunnahkan untuk bersiwak. Jadi persiapan itu untuk sebelum tidur, dan Nabi akan letakkan dekat dengan Nabi SAW. Sebab Nabi akan bangun, Nabi akan siwak dulu. Kemudian Nabi akan berwuduk. Ini adalah merupakan sunnah Nabi SAW. Kemudian kata Imam Ghazali, siapkan air untuk engkau bersuci. Maksudnya apa? Kalau Nabi SAW biasanya memang dia akan ada air. Dia dah siap-siap ambil air, ataupun sahabat ambilkan air untuk Nabi SAW. Bukan Nabi suruh, tapi sahabat nak khidmat kepada Nabi. Untuk apa dipersiapkan air tu? Supaya bangun daripada tidur untuk waktu nak tahajud tu dah siap air dah, untuk nak berwuduk. Kerana begitulah keadaan dulu-dulu.
Tak ada pipe, tak ada apa, kena pergi ambil kat perigi. Jadi kalaulah bangun baru nak pergi perigi, jauh. Jadi dipersiapkan, siap-siap dah. Kita hari ni tak macam tu. Kita hari ni kemudahannya luar biasa. Airnya dah masuk ke dalam rumah. Bahkan tak cukup dalam rumah, dalam bilik. Dalam bilik ada bilik air. Masya Allah. Maknanya untuk bangun dan solat ni lebih mudah zaman ni. Berbanding zaman dulu malam-malam pergi ambil air, siap-siap untuk nak supaya dapat bangun tahajud, dapat berwuduk. Imam Ahmad bin Hanbal ketika seorang datang ke rumah dia, Imam Ahmad tanya, "Kenapa kamu datang?" "Saya nak belajar dengan tuan." Okey? Bermalam dulu kat rumah. Jadi malam tu disiapkan air, dah makan semua, sebelum tidur tu disiapkan air dekat dalam bilik. Apa namanya, orang yang nak belajar dengan dia ni. Selesai itu waktu subuh, dia bangun, dia tengok air tu. Dia dah bangun dah, dia tahajud apa semua dah. Dia tengok air tu. Dia tengok air tu tak terusik pun. Kemudian barulah setelah itu budak ni dia pun wuduk dan juga dia solat subuh. Jadi kita Imam Ahmad bin Hanbal ni, lepas daripada ni subuh ni makan sarapan apa semua, kamu balik dalam rumah. Dia kata, "Tak, saya datang nak belajar." "Kalau kamu nak belajar, kamu kena baca bangun tahajud. Malam tadi air yang aku sediakan tak terusik pun, maknanya kau tak tahajud malam tadi." Subhanallah. Macam itu titik beratnya mereka kepada amal itu. Jadi dipersiapkan air. Jadi sahabat radhiyallahu anhum begitu. Mereka kalau sekiranya waktu malam, mereka akan siapkan air. Baik itu yang dalam tadahan ataupun di dalam khirbah, dalam kulit kambing itu. Dan Nabi kita Muhammad SAW begitu. Sebab tu Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata, Nabi kalau bangun, Nabi siwak, Nabi pergi kat tempat air itu. Nabi wuduk dengan wuduk yang sempurna. Kemudian barulah Nabi dirikan salat tahajud. Ibn Abbas, dia bangun terus solat. Tak wuduk ke? Dia tak wuduk sebab dia tak tidur. Dia tunggu je sampai Nabi bangun balik. Dia tak batal wuduk. Macam tu. Jadi siapkan air. Maknanya kita ni hari ni dah siap dah. Dan berazamlah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangkit di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh, kerana 2 rakaat di tengah malam itu merupakan satu pembendaharaan daripada pembendaharaan kebaikan. Maka hendaklah engkau memperbanyakkan pembendaharaan untuk kenderaanmu untuk menghadapi hari kefakiranmu, dan harta benda dunia sedikit pun tidak akan berguna bagimu apabila engkau telah mati. Jadi berazam sebelum tidur tu untuk kita bangun tahajud. Kalau Nabi SAW dia bangun tu di pertengahan malam. Sebab tu dalam surah Al-Muzammil, Qumil laila illa qalila nisfahu. Maknanya di pertengahannya ataupun lebih daripada separuh. Maknanya sedikit kamu tidur, separuh kamu bangun. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita ni Nabi ajarkan di waktunya sepertiga yang terakhir. Kalau separuh malam kita bangun, alhamdulillah. Kalau tidak, sepertiga malam yang terakhir. Kalau tidak, bangun lebih awal daripada subuh, dapat 2 rakaat pun alhamdulillah dah, sebelum azan. Itu pun alhamdulillah. Sebab apa? Sebab solat yang disebutkan dengan tahajud ini adalah merupakan daripada pembendaharaan yang sangat berharga. Dia punya nilai dia tu luar biasa. Sebab tu kalau kita kat dunia ni kita perlukan harta, kita perlukan duit untuk kita belanja, untuk kita keperluan kita. Sebenarnya kita sangat memerlukan daripada pembendaharaan ataupun satu yang akan menampung kita adalah nanti di akhirat. Itu sangat kita perlukan. Kenapa? Kerana di sana kita akan dibangkitkan dalam keadaan fakir.
Macam mana fakir ni kita? Bukan fakir macam orang sekarang. Orang sekarang fakir juga tapi ada pakaian. Mungkin ada sedikitlah makanan. Dekat akhirat nanti orang bangkit, kata Nabi, semuanya dalam keadaan minta maaf telanjang. Tak ada pakaian, tak ada selipar, tak ada apa pun, tak ada. Punya miskinnya ketika itu manusia bangkit nanti. Jadi mana harta dia? Dia kena buat simpanan dekat dunia ni. Bila? Iaitu ketika dalam kehidupan ni. Di antara yang paling bernilai dan yang paling cepat nanti yang akan membantu kepada dia dan mempunyai nilai yang begitu besar adalah tahajud di waktu malam. Iaitu cukup berharga betul. Bahkan sebenarnya tahajud atau solat di waktu malam ni, dia bukan hanya berharga nanti di akhirat tu, dia berharga nanti di barzakh. Sebab tu dia katakan air mata yang mengalir di waktu malam tu akan menerangi kepada kubur yang gelap tu. Sebab tu Nabi SAW sangat berpesan untuk kita isi waktu malam kita dengan salat tahajud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia orang yang subhanallah luar biasa, anak Sayyidina Umar Khattab. Seorang yang tekun, seorang yang rajin, seorang yang sangat mengikuti Nabi SAW. Dipanggil di antara orang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Jadi Nabi kata, Abdullah ni baik, bagus apa semua, tapi kalau dia tahajud lebih baik. Masya Allah. Terkejut Abdullah bin Umar. Nabi kata kalau dia tahajud, dia akan lebih baik. Dia kata semenjak daripada itu dia tak pernah tinggal tahajud. Dia tak sangka begitu luar biasanya kedua tahajud ini, sehingga Nabi SAW sebut, kalau kamu nak lebih baik, bertahajud, kata Nabi. Jadi kalaupun kita tak boleh untuk bangun lebih awal, sekurang-kurangnya peruntukkan bangun lebih awal daripada subuh. Dan saat itu saat mustajab doa. Waktu itu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, rahmat Allah dan juga ilmu Allah itu mendekat kepada hambanya fi sama'id dunia, di langitnya dunia. Dan akan diseru ketika itu kepada mereka yang bangkit di waktu malam itu, manil mustaghfirin fa'aghfirullah. Mana orang yang minta ampun, aku nak ampuni dia. Manit taibin, mana orang yang nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Mana orang yang mempunyai hajat, aku nak tunaikan hajat dia. Mana orang yang mempunyai keperluan, aku nak cukupkan keperluan dia. Ada 4 yang akan diserukan pada setiap sepertiga malam. Ini offer, ini tawaran istimewa daripada Allah SWT. Kita telinga ni tak berapa dengar lah. Mana boleh dengar? Kalau dengar semua orang bangun. Tapi yang mendengar tu adalah hati kita, iman kita. Setiap malam akan dipanggil. Kecuali malam Jumaat. Bukan malam Jumaat tak ada. Malam Jumaat bermula daripada maghrib. Lebih awal lagi. Seruan itu bermula daripada maghrib Jumaat tu. Sebab tu orang, kalau para ulama, mereka akan standby untuk hari Jumaat semenjak daripada asar Khamis tu, supaya mereka masuk je maghrib sungguh-sungguh mereka ibadat. Sebab waktu itu adanya offer yang begitu luar biasa daripada maghrib sampailah terbitnya fajar. Begitu. Kita kalau malam Jumaat ingat benda lain je. Baik. Jadi kita berusaha untuk kita, tapi yang pertama azam dulu. Azam ni sungguh-sungguh maknanya niat yang sungguh-sungguh, bukan niat besok bangun tapi macam tak nak bangun je. Sungguh-sungguh niat. InsyaAllah kalau kita betul-betul berazam, InsyaAllah Allah bangunkan kita. Allah akan bangunkan kita, InsyaAllah. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa. Di antara sunnah yang disunnahkan kepada seseorang yang nak tidur adalah berdoa sebelum tidur. Dan di dalam riwayat sekian banyak daripada sighah doa ataupun daripada bacaan-baca doa yang warid daripada Nabi SAW. Nabi ajarkan beberapa jenis ataupun beberapa keadaan doa yang disebutkan di dalam riwayat. Yang dipilih oleh Imam Ghazali adalah doa ini, iaitu bismika
Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'uh faghfir li dhanbi Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dhi syarrin wa min syarri kulli dabatin anta akhidhu bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa anta batinu falaysa dunaka syai' Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah Allahumma awqitni fi ahabba sa'ati ilaik wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaik hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tub'idani an sakhatika abu'da as'aluka fatu'tini wa astaghfiruka fastaghfir li wa ad'uka fastajib li. Ini doa yang diambil sebenarnya himpunan dari doa-doa yang disebutkan dalam riwayat. Yang paling ringkas, ini kalau tak amal juga tu iaitu Allahumma bismika ahya wa amut atau bismika Allahumma ahya wa amut. Itu yang paling ringkas sekali. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Itu paling ringkas lah kalau tengok dalam riwayat disebutkan. Iaitu tidur dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang ini adalah himpunan daripada doa-doa daripada riwayat hadis. Ya. Artinya ya Allah, dengan namamu aku letakkan lambungku ini dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya, maka ampunilah dosa-dosaku. Nabi SAW kata kalau kamu nak tidur, jangan lupa minta ampun kepada Allah. Bahkan Nabi suruh untuk kita ni sebelum tidur ni beristighfar 3 kali. Bahkan Nabi mengatakan pada siapa yang beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi ajarkan doa tu 3 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Sebelum tidur. Tapi ini pun, dalam doa ni pun minta ampun kepada Allah SWT juga. Allahumma qini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada seksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan dan daripada kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi ini yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Baik. Jadi minta lindung kepada Allah daripada apa saja kejahatan yang boleh menimpa kepada kita. Khususnya ketika tidur. Kita tak tidur, kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Kita tidak ada lagi boleh berusaha. Kalau kita bangun, memang kita pun tak ada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Tapi kita ada usaha. Allah berikan kita kemampuan usaha. Tapi kalau mati, kalau tidur, macam mati. Tak ada apa yang boleh untuk nak buat apa-apa pun. Jadi mintalah lindung daripada Allah SWT. Biarlah Allah jaga kita. Sebab tu Nabi ajarkan kita sebelum tidur minta Allah jaga. Memanglah sebenarnya Allah yang maha kasih ni, dia memang dah hantar malaikat jaga kita ketika tidur. Kalau tidak dah lama dah penuh dah kita punya mulut, punya hidung, punya telinga ni dengan ulat macam-macam nak masuk lubang. Tapi ada malaikat yang Allah telah pun suruh untuk jaga kita, punya kasihnya Allah kepada kita. Tapi kita ni sepatutnya minta lagi kepada Allah, khususnya daripada rancangan-rancangan dan usaha-usaha jahat yang mana orang ataupun daripada makhluk yang lain yang nak timpakan kepada kita. Jadi jangan salahkan kalau sekiranya menimpa kepada kita. Contohnya ada orang yang hasad, dengki, dia nak sampai ke sihir dan sebagainya, menimpa kepada kita, tapi sebab kita sendiri tak minta lindung daripada Allah, kita sendiri tak buat apa yang telah diajarkan. Nabi ajarkan kita untuk kita baca 3 qul sebelum tidur.
Nabi ajarkan kita sebelum tidur nanti, sebut apa? Kita baca 3 kul, hembuskan. Kemudian kita sapu ke seluruh tubuh. Ini dilakukan oleh Nabi setiap malam. Itu Nabi yang memang Allah pasti dilindungi oleh Allah. Yang kita ni, tapi kalau dah kena baru nak baca, lambat lah. Yang tu yang pergi rawatan, baca itu, baca ini. Tapi kenapa tak berapa baik, susah nak baik? Sebab dah kena dah. Yang disuruh ni sebelum kena. Sebelum tidur baca. Minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Ya Allah, Engkaulah yang permulaan, maka tidak ada sesuatu sebelummu, dan Engkaulah yang akhir, maka tidak sesuatu selepasmu, dan Engkaulah yang zahir, maka tidak ada sesuatu di atasmu, dan Engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini ikrar kita. Bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud, dan wujudnya Allah itu tidak memerlukan kepada sesuatu apapun. Tidak perlu kepada makhluk, tidak perlu kepada sesuatu, tak perlu kepada langit, tak perlu kepada arah. Allah tak perlu kepada arash, Allah tak perlu kepada tahta, tak ada. Sebab tu dikatakan anta batinu walaysa dunaka syai' wa anta zahir falaika dunaka syai'. Allah itu zahir batin. Tak perlu di atas, tak perlu di bawah, tak perlu. Allah SWT tak perlukan kepada sesuatu. Kalau disebutkan dengan mewujud, bila makan, Allah itu wujud, tidak perlu kepada tempat. Tak boleh kita kata Allah kat mana? Dekat langit. Mana dia? Allah perlu langit ke untuk wujud? Allah di mana? Di atas arash. Allah perlu arash ke untuk wujud? Tak. Kalau kita kata Allah di sini dan sebagainya, Allah ada arah, ada tempat dan sebagainya, Allah sama dengan makhluk. Kena hati-hati. Jadi ini adalah apa yang Nabi sendiri ajarkan kita untuk kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan diriku, dan Engkau pula yang berkuasa mematikannya. Maka terserahlah kepadamu untuk, jikalau Engkau mahu mematikanku, maka ampunkanlah bagiku. Maknanya, kalau ya Allah, Engkaulah yang berkuasa. Kalau Engkau nak matikan, Engkau boleh matikan. Tapi yang aku mohon ya Allah, kalau Kau matikan aku, maka ampunkanlah aku. Jadi ya Allah, kalau malam ni adalah bahagian kematian aku yang telah Kau tetapkan, aku ridha. Tapi yang aku harapkan, matiku itu dengan keampunan-Mu. Dan jika Engkau mahu menghidupkannya, maka peliharalah akan dia, seperti Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadi ya Allah, tapi kalau esok pagi bangun lagi, maka aku berharap ya Allah, jagalah roh jasad ni, dan cenderungkan dia, doronglah dia dengan taufik hidayah-Mu ya Allah, seperti mana Engkau pelihara dan jaga orang-orang yang soleh. Ya Allah, aku memohon akan Dikau akan kemaafan dan keafiatan. Ya Allah, kejutkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu, dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amalan di sisimu, sehingga Engkau hampirkan aku kepadamu, dan Engkau jauhkan aku daripada kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan Dikau, maka Engkau memberi akan daku, dan aku meminta ampun akan Dikau, maka Engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku, dan aku berdoa akan Dikau, maka Engkau perkenankan segala doaku. Baik, jadi itu adalah di antara doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum tidur. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayat kursi. Baca ayatul kursi sebelum tidur. Baca ayat kursi sebelum tidur, dalam hadis Nabi SAW sebut, orang yang baca ayat kursi sebelum tidur ni, Allah akan utuskan malaikat yang lebih khusus lagi. Mana ada malaikat dah, tapi malaikat ni memang dia akan jaga sungguh-sungguh kita dan lindungi kita. Itu istimewanya baca ayatul kursi sebelum tidur.
Dan amanah Rasul sampai ke akhir surah Al-Baqarah, iaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasul bima unzila ilaika, sampailah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir. 2 ayat. Sebab Nabi mengatakan barang siapa yang baca 2 ayat ni, dan 2 ayat ni Nabi terima ketika mana Mi'raj Nabi SAW. Nabi jumpa dengan Allah SWT. Di antara yang Nabi dapat adalah ibadat solat. Tapi di antara yang juga Nabi dapat ketika itu adalah wahyu Allah, iaitu ayat ni, 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wa rabbikum, sampai akhir. Dan Nabi kata barang siapa yang baca dia di waktu malam, laka fatah, maknanya dia akan dicukupkan bagi dia. Makna cukuplah bagi hari itu, dikira dia penuh dengan ibadat. Masya Allah. Jadi jadikan amalan sebelum tidur tu, sebelum kita ni, waktu malam khususnya, baca 2 ayat tu. Amanah Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampailah akhir. Baca tu. Kemudian dan suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan surah Qul a'udzu birabbil falaq, dan surah Qul a'udzu birabbin nas, dan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi ini antara amalan yang dianjurkan untuk kita baca. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ada 2 surah yang dia tahu Nabi tak pernah tinggal pada setiap malam sebelum Nabi tidur, iaitu surah Alif Lam Mim Sajdah, satu. Yang keduanya adalah surah Al-Muluk. 2 surah ni Nabi tak pernah tinggal. Alif Lam Mim Sajdah bukan hari Jumaat aja baca, Nabi baca setiap malam. Dan surah Al-Muluk Nabi akan baca. Dan 3 kul tadi, ayat kursi, dan 3 kul tadi memang Nabi tak pernah tinggal. Sayyidina Aisyah kata Nabi akan baca tu, dan Nabi akan hembus, pertama Nabi hembus dekat batangan, Nabi akan baca, dan Nabi akan sapu ke seluruh badan dia. Berapa kali? 3 kali pula dalam riwayat dia kata. Bukan sekali. Baca 3 kul, hembus dulu, baca 3 kul, Nabi sapu. Lepas tu Nabi baca lagi, hembus lagi. Subhanallah. Kita kalau tak dapat buat 3 sekali pun jadi lah. Itu pun tentu buat lagi. Masya Allah. Dan berusahalah supaya engkau tidur dalam keadaan berzikir dan dalam keadaan suci. Maka tidur dalam keadaan berzikir maknanya, kalau boleh kamu wuduk, kemudian tadi dah baca doa apa semua, sebelum tidur tak boleh tidur lagi. Dah baca semualah. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah ke, tak kira subhanallah bihamdih, tak kira. Yang penting la tetap lena tu dalam keadaan diakhiri dengan zikir. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia memang sebelum tidur wajib bagi dia 1000 kali la ilaha illallah. Jadi ada pintalan dia dekat katil dia ada pintalan kain, dia pintal la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. Masya-Allah. Begitu. Jadi kalau boleh tu kita kalau tidur biarlah dalam keadaan berzikir dan suci. Maka sesiapa yang mengerjakan yang demikian itu, nescaya naik ruhnya ke atas arash, dan akan ditulis seperti orang yang bersembahyang sampai masa ia bangun daripada tidur itu. Jadi kalau orang tadi amalkan semua tadi, kemudian dia doa semua, kemudian sebelum tidur dia zikir, sampai dia tertidur, bermakna tidurnya itu dikira seperti dia sedang mengerjakan solat sampai dia bangun. Masya Allah. Tu yang kata tu, supaya tidur kita berharga dan bernilai. Kalau tidak, kosong nilai dia. Jadi itu panduan yang diberikan kepada kita, yang insya-Allah mudah-mudahan malam ni kita dah boleh mula. Insya-Allah sama-sama, jangan tunggu habis bab ni. Dia dah boleh mula dah insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita ni tidurnya, walaupun ialah mungkin sebelum ni kita dah banyak ketinggalan, tapi sisa umur kita ni mudah-mudahan insya-Allah kita dapat untuk peruntukkan dengan sebaik-baik daripada amalan, termasuklah di dalam tidur pun kita laksanakan sebaik-baiknya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan daripada nilai dari setiap amal kita dan perbuatan kita ini, seperti mana yang dipandukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkatan ilmu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan di dalam kehidupan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita dunia akhirat.
kepada anak-anak kita menjadi saleh dan salihah, dan Allah SWT melindungi kita daripada wabak penyakit, dijauhkan kita daripada kemudaratan, diberikan keafiatan dan kesembuhan oleh Allah SWT zahiran dan batinan. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT, Allah SWT angkat wabak dan balak ini, dan Allah SWT gantikan dengan rahmat dan juga barakah di dalam kehidupan umat manusia, dan Allah SWT berikan kepada kita daripada husnul khatimah insya-Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hakikat yang sebenarnya. Rabbal alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.